Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan taufik dan izin daripada Allah kita dapat berada pada pagi ini dalam rangka kita meneruskan lagi kewajipan kita menuntut ilmu berkaitan dengan akidah. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kepada kita kefahaman serta memberi kepada kita taufik untuk beramal dan menghayati apa yang kita pelajari. Muslimin muslimat rahimahullah, rasanya kalau tidak silap kita berhenti pada muka yang ke-41 ni dalam mensyarahkan matan Ummul Barahin pada mensyarahkan kalimah Allah. Jadi kata penterjemah hafizahullah wa ra'ahu wa waffaqahu lima yuhibbuhu wa yardah. Kata pengarang kita, lafaz Allah adalah kata nama khas bagi zat yang ada, yang wajib ada, yang berhak bagi segala pujian. Situ. Alhamdulillah, kita dah sebut sebelum ini tentang huraian berkaitan dengan puji. Alhamdulillah. Maka segala puji-pujian itu yang sebelum ini dipecahkan kepada 4 hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kali ini kita dibawa untuk mengenal dan pengarang menghuraikan tentang lafzul jalalah Allah. Walaupun ringkas sahajalah, diterangkan bahawa lafaz Allah itu kata nama khas. Dalam bahasa Arab dipanggil isim alam. Ismul alam, kata nama khas bagi zat yang wajibul wujud, yang wajib ada, yang berhak bagi segala pujian, al-mustahiqu li jami'il kamalat, yang berhak bagi segala puji-pujian. Maka lafaz Allah ini dipanggil sebagai lafzul jalalah, lafaz keagungan, lafaz kebesaran. Dia menjadi satu isu polemik di kalangan golongan-golongan yang bawa ajaran sesat dan bawa ilmu makrifat atas dasar kalimah Allah ni juga dengan huraian yang tidak betul. Para ulama kita bila mengatakan bahawa Allah itu nama bagi zat wajibul wujud, kita kena faham. Kerana dengar di kalangan sebahagian yang kurang faham, dia kata Allah bukan Tuhan. Penafian begitu tidak betul. Dah bila ditanya lagi, diusul lagi, dah Allah apa? Allah nama. Allah nama. Dah batu Tuhan nak sebut dah. Tuhan tak boleh sebut. Tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak bertempat, tidak di sini, tidak di sana. Habis selok itu.
Selok lah kita. Dah kita dah aja dengar. Oh hebat ah. Hebat dia ni ngajar. Siapa tak boleh nak sebut Tuhan. Tapi bahasa kitanya, kita ditipu atas darat kering. Ya, Allah itu nama. Tapi yang kita maksudkan itu ialah zat wajibul wujud. Cara kita nak mengungkapkannya dengan menyebut nama. Itu saja. Jadi kenapa yang dipening-peningkan? Kerana setujuan nak memeningkan orang. Kena ingat tu, tuan-tuan, puan-puan. Ada hak jenis ngajar gitu. Saya sebut ni bukan apa, bukan nak sebut hak salah ni supaya tu, supaya kenal hak ni salah. Zaman sekarang ni banyak sangat yang salah, yang mendakwa dan mendakwi. Kurang-kurang bila kita dengar dah, kita pun kata, tak usah dengar dah. Cukup dah. Jadi nama bagi zat wajibul wujud ialah apabila al-ismu yadullu 'alal musamma. Nama itu menunjuk kepada yang bernama. Apabila kita memanggil seorang, kita nak cari seseorang. Kita nak cari seorang. Oh, kita ketuk pintu tanya, nak jumpa siapa? Macam mana kita nak terang orang hak kita nak jumpa? Nak jumpa Haji Mat. Sebut nama dia atau gelaran dia kan? Dah adakah nama tu diri Haji Mat? Nama tu diri Haji Mat kan? Nama tu lafaz sebutan. Dia bukan diri Haji Mat. Diri Haji Mat tu tuang dia tu lah. Tapi tak dapat tidak. Bila kita nak mengungkapkan, kita kena sebut lah. Kita sebut, kita tulis. Jadi sebutan dan lafaz kita itu merujuk ke Tuhan. Allah bukan Tuhan. Penafian secara mutlak gitu tu, itu bahaya. Sebab apa? Sebab seakan-akan bila gitu orang jadi syubhah. Oh keliru, dah bukan Tuhan, siapa pula? Lepas tu barulah dia kata nama. Dah nama bagi siapa? Kami bagi Tuhan juga. Jadi main musim gitu je. Jadi Allah zat, nama bagi zat wajibul wujud. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala suruh kita apabila berdoa, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Serulah dengan nama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Awir Rahman, ataupun ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Ayyamma tad'u, mana saja nama yang kamu seru, kamu doa, falahul asmaul husna. Bagi Allah nama Allah yang banyak. Nama Allah ada berapa? Nama Allah ada, kita tidak tahu berapa bilangan nama-nama Tuhan. Berdasarkan hadis Nabi SAW, apabila Nabi ajar antara pujian dan doa, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau dengan kemuliaan segala nama milik Engkau. Sammaita bihi nafsak, yang Engkau namakan Arab ni dia ada dua. Ada kalimah yang ada kata dasar dia. Ada kalimah yang bukan kata dasar. Dia mari gitu dah. Dia tidak ada kata dasar dia. Kalau kita tengok dalam kamu Oxford, kamu orang putih, kamu Mak Saleh, mereka bila membicara kerajaan, dia kena ambil peranan. Okay. Jadi kalimah Allah ini lafaz yang khas pada lafaz dan juga pada makna. Tidak ada yang bernama dengan Allah kecuali Allah. Fahal ta'lamu lahu samiyya.
Adakah kamu tahu ada yang bernama dengannya selain daripada Allah? Tak ada. Tak ada. Okey. Habis. Kemudian ulama rahimahullah apabila membincangkan kalimah Allah ini, mereka menyatakan bahawa kalimah Allah ini uniknya dia bahawa setiap hurufnya menunjukkan kepada Allah. Kita mula dengan alif, lam, ha. Setiap dari lafaz dia menunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita buang alif, dia jadi apa? Lillah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi. Apabila kita buang lam, lahu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Lahu, baginya, bagi Allah. Hu, la ilaha illa huwa. Makna kata tu kena tambah sikit, bukan hu saja. Ni bukan nama, bukan makna tu, makna lafaz itu hu, la ilaha illa hu, huwa. Dan kalau kita buang lam yang kedua, dia akan jadi apa? Ilah, jadi ilah. Jadi ilah. Ilah merujuk kepada Tuhan juga. Merujuk kepada Tuhan. Ada satu lagi, kalau tengok kepada bahasa dulu-dulu, buang ha jadi il. Israel dalam bahasa Suryani merujuk pada Tuhan juga. Il. Israel, Jibrail. Itu kalau dibuang ha. Il. Tapi bukan bahasa Arab lah. Jadi setiap lafaz daripada kalimah Allah itu menunjuk kepada Allah. Makna hebatnya, besarnya kedudukan lafzul jalalah Allah. Sebab itu kita kena jaga lafaz ini. Kita letak tempat tinggi. Orang tak letak dalam tandah. Orang tak letak dalam pijak. Bahkan ulama kata Allah ini ialah lafzul jalalah. Lafzul jalalah. Lafaz yang disebut dalam hadis Nabi SAW, idza su'ila bihi ajaba wa idza ista'anta bihi wa idza lafaz ini Nabi kata apabila Allah Ta'ala mempunyai ismul azam. Allah mempunyai ismul azam. Idza su'ila bihi ajaba. Bila seseorang minta dengan ismul azam ini, Allah Ta'ala akan perkenankan hajat. Bila berdoa dengan ismul azam ni, Allah Ta'ala perkenankan hajat ni. Jadi ulama bila Nabi sebut Tuhan ada ismul azam, nama Tuhan banyak. Dalam banyak-banyak nama dia itu, Allah sembunyikan mana satu ismul azam. Yang dalam sejarah manusia ni Allah Ta'ala cerita antara orang yang diberi ismul azam ni ialah Bal'am ibnu Ba'ura. Tapi dia mati dalam kufur, wal'iyazubillah. Dia pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Bal'am ibnu Ba'ura. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Situ. Ayat tu Allah Ta'ala cerita tentang kisah Bal'am ibnu Ba'ura. Dan banyak kita dengar. Kalau Imam Ghazali dalam awal kitab Minhajul Abidin disebut tentang kisah ni. Di mana Bal'am ibnu Ba'ura ni, ulama di kalangan, dia itu sendiri ulama. Yang mengaji dengan dia itu ulama-ulama besar. Yang hadir itu sejauh mata memandang. Ulama-ulama tok guru ngaji dengan dia. Makna hebatnya dia. Dia ni orang minta doa apa-apa jadi belaka. Jadi belaka.
ulama mengatakan ahli tafsir kerana dia diberi oleh Allah ilmu Ismul Azam. Dia tahu mana nama Tuhan, nama Ismul Azam ni, hak mana se. Jadi tetapi apa dia? Apabila dia digoda oleh dunia, penduduk Kanaan yang Nabi Musa Nabi Musa alaihi salam nak masuk ke bumi Palestin. Jadi penduduk Palestin di kalangan Jababiruh ada dah situ, dia nak halang daripada masuk. Pergi jumpa dengan Balaam. Tawar dia harta, tawar dia kedudukan, tawar dia pangkat. Akhirnya termakan fitnah. Asal dia tak mahu kata, ya aku tak boleh ni Nabi Tuhan ni. Dia ni alim ahli kita. Yang mengaji ni semua tarah ulama yang wali. Orang ngaji dengan dia. Bukan anak-anak kecil, anak wek. Tiap-tiap satu tu ada pula murid-murid dia. Jadi apabila mari dan ditawarkan dengan dunia, akhirnya dia pun rebah. Akhirnya pun terpengaruh. Fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawi. Jadilah dia di kalangan orang yang hina, orang yang sesat. Jadi dia ni apabila ditawar tu, orang suruh dia doa lah supaya Nabi Musa tak boleh masuk. Ini kisah banyak diriwayatkan oleh ulama-ulama tafsir. Katanya apabila dia angkat tangan nak doa, tak sempat nak sebut lagi, Tuhan keluarkan lidah sampai jatuh lidah dia, jelek. Tak boleh nak sebut. Lalu jadi menyebabkan dia tu mati situ dalam keadaan kufur. Nak doa kepada Allah supaya menyekat Nabi Allah Musa daripada masuk. Mereka tentang Nabi. Nabi duduk Mekah, mereka cuba menyakiti Rasulullah. Tapi Tuhan duk azab. Sebagaimana Tuhan azab kaum Ad, kaum Samud. Sebab apa? Sebab Nabi ada situ. Nabi ada dalam kalangan mereka. Keberadaan Nabi itu menyebabkan orang sekitar baginda rasa selamat. Dah ketika sallallahu alaihi wasallam wafat, Tuhan kata wa ma kunna mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidak kami azabkan mereka selagi mana mereka istighfar. Istighfar kita, minta ampun kita kepada Allah itu antara benteng ataupun payung daripada turunnya azab bala Tuhan yang menghapuskan seluruh umat. Hapus seluruh umat sebagaimana umat dahulu. Kena cubaan, kena malapetaka kecil-kecil tu biasalah. Tapi jadi musnah satu umat takkan. Itu janji Allah kepada Nabi. Jadi menambah keselamatan dengan maksud rasa aman. Rasulullah rasa aman dengan sebab Tuhan pelihara umatnya daripada diazab dan dimusnahkan sebagaimana umat terdahulu. Penghormatan yang baik dan memuliakan Nabi salam. Ini salam kita di sini. Adapun salam bagi orang yang pergi ke makam Nabi, itu salam kat tu, itu salam kita dengan cara kita mengungkapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu salam juga. Itu salam kalau kita secara langsung berada di Masjid Nabawi, di makam Nabi, ialah dengan cara kita mengungkapkan salam Assalamualaikum ya Rasulullah. Jadi as-salatu wassalamu ala Rasulillah. Kalimah terakhir yang pengarang kita ini nak bincangkan ialah tentang Rasulillah. Selawat dan salam itu ke atas Rasulullah. Perkataan Rasulullah di sini merujuk kepada penghulu kita Sayyidina Muhammad. Jadi di sisi ini dipanggil sebagai alif lam lil ahdi. Ataupun idhafah itu Rasulillah itu. Rasul di sini ialah merujuk kepada kerana konteks ayat itu ialah kita selawat dan salam ke atas Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nabi lain pun
termasuklah juga, tetapi secara khusus ini merujuk kepada Nabi kita, Nabi Muhammad lah. Kerana itu tuntutan berselawat dan salam. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat berselawat ke atas Nabi. An-Nabi, Nabi mana? Nabi Isa pun Nabi, Nabi Musa pun Nabi, Nabi Musa pun Nabi. Nabi mana ni? An-Nabi, the messenger. Seperti the. Makna utusan itu. Siapa utusan itu? Dia panggil alif lam lil ahdi. Iaitu telah maklum bahawa Nabi kita lah. Nabi Muhammad SAW. Dengan secara tidak langsung, bila selawat ke atas Nabi, maka termasuklah. Sebab tu kita disuruh wa ala alihi. Tuntutan untuk selawat kepada ahli keluarga Nabi. Itu juga satu tuntutan yang mana kita tak boleh. Kalau boleh, jangan kita tinggalkan selawat kepada Nabi dan keluarga Nabi dan para sahabat serta orang mukmin. Jadi perkataan Rasulullah di sini merujuk kepada penghulu kita, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Maka sini kita buat ringkasan lah. Buat ringkasan berkaitan dengan puji yang kita telah sebut tu. Puji yang kita telah sebut tu. Jadi kita sebut puji, rukun puji. Ni rukun puji ada 5. Puji itu, hasilnya puji mesti ada orang yang memuji. Lepas tu perkara yang dipuji. Lepas tu orang yang dipuji. Lafaz pujian dan juga sebab pujian. Kita sebut. Ulang balik, dia buat satu ringkasan. Ni panggil rukun puji, ada 5. Kemudian pembahagian puji pula ada 4. Puji qadim, puji Allah kepada dirinya. Allah puji dirinya sendiri. Kemudian Allah memuji makhluknya, itu qadim. Puji yang baharu pula, puji yang makhluk, sama-sama kita puji yang makhluk kepada Allah. Itu puji. 2 puji yang qadim, 2 puji yang baharu. Kemudian kata pengarang rahimahullahu ta'ala, ini masuk mukaddimah pada menyatakan hukum akal. Ini hukum akal ni kita tangguh dululah untuk perbincangan akan datang. Sebab dia panjang sikit. Okay. Ada soalan? Tak ada. Ikulah kuliah sejak ni payah nak soalan kok. Tapi kalau ada nak tanya, jangan takutlah. Jangan takut lah tu. Tak ada Masuk dah tu tak? Syuruk. Isyraq dah masuk ke syuruk. Syuruk tu mana subuh habis. Jadi kalau tidak ada apa-apa, maka sekadar tu sajalah untuk pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung pada selang seminggu lagi. InsyaAllah ta'ala jika dipanjangkan umur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.